Waalaikumsalam cikgu. Okey. Okay, ramai lagi tak masuk ni. Amir Hakim ni? Amir Hakim. Amir? Muhammad Amir? Di mana pula ni? Muhammad Amir? Okey, Ahmad Zikri baca doa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir. Okey. Siapa yang baca doa ni? Sambung je, Mak. Okey. Teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, amin. Okey, kita sambung teruslah. Untuk topik yang seterusnya, bab akhir tingkatan 5. Saya nak tunjuk sesuatu tapi biasalah slow internet slow. Tak apa, kita teruskan bab 13 ni. Okay. 13.1 Genetic Engineering. Kita mula dengan Sofia. Okay, apakah dia genetic engineering? Ya, boleh teruskan? Kita pun sekejap je. Saya present slide cikgu. Ya. Okay, share slide. GMO, genetically modified organism. Mana slide-nya? Dah ke? Dah boleh mula ke cikgu? Boleh, teruskan. Okay. Dah ke? Okay. Okay, 13.1 Genetic Engineering. Okay, genetic engineering is a gene manipulation technique to modify an organism's genetic material to produce new combination of genes. Maksudnya, genetic engineering ni adalah Sofia dah mula ke? Dia modify genetic material sesuatu organisma tu, contohnya DNA lah kan. Dia modify DNA satu organisma tu untuk produce new combination of genes. Okay, recombinant technology. Recombinant technology is a form of genetic engineering in which a DNA segment from an organism is taken and then the DNA segment is transferred to another organism. Maksudnya, dia ambil DNA segment daripada satu organism, katakan organism A. Kemudian DNA segment daripada organism A tu dia pindahkan kepada organism lain, organism B. Okay, jadi this technology allows humans to change the DNA or genome of an organism by combining it with a DNA segment from other organisms. Genome is a complete set of DNA for an organism that includes all the genes of that organism. Maksudnya, genome ni adalah set DNA yang lengkap, yang ada semua informasi, semua information yang diperlukan oleh satu organisma tu, dari dia punya informasi untuk build dia dengan supaya dia boleh carry out life process. Jadi recombinant technology ni dia membolehkan manusia ubah genom tu, ubah DNA organism tu dengan cara
combinekan DNA tu dengan DNA segmen daripada organisma lain. Genetically modified organism, an organism such as animal, plant or microorganism that is produced by recombinant DNA technology is known as genetically modified organism or GMO. Jadi apa-apa organism yang ada recombinant DNA hasil daripada recombinant teknologi tadi, kita panggil dia genetically modified organism ataupun GMO, and GMO is also known as transgenic organism. Okay, examples of GMO. Okay, firstly, a cow that is genetically modified to produce milk that does not contain beta-lactoglobulin, a type of protein that causes allergy among children. Jadi lembu ni dia dah genetically modified supaya susu yang dia produce tak ada protein lactoglobulin ni. Sebab protein ni boleh menyebabkan alergi dalam setengah kanak-kanak. Jadi kanak-kanak yang ada alergi terhadap protein tu selamat untuk minum susu dia. Yang kedua, a goat that is genetically modified to possess the human gene which codes for a blood clotting factor. The milk produced by the goat contains proteins that help in blood coagulation. Jadi kambing ni dia dah genetically modified dengan gen manusia supaya susu yang dihasilkan tak ada protein, ada protein yang membantu dalam blood coagulation process. So protein tu kita boleh purify daripada susu dia untuk rawat pesakit hemofilia sebab hemofilia ni kan penyakit yang mana someone tu dia tak boleh, badan dia tak boleh jalankan blood clot sendiri. Jadi kita purify, kita ambil protein tu daripada susu dia, kemudian kita bagi, kita rawat, kita guna untuk rawat untuk pesakit hemofilia supaya badan diorang pun boleh lakukan blood coagulation. Okay, itu sahaja. Ada soalan? Okay, soalan. Fahamkan konsep genetic engineering, definisi, and then dia punya contoh tu. Okay, ada dua contoh tu, dan susu lembu dan juga susu kambing yang telah diubah suai untuk mengelakkan bagi sesetengah penyakit pesakit yang tak boleh minum susu lembu dan ataupun susu kambing tadi. Depend pada jenis penyakit lah. Especially susu lembu setengah bayi yang dulunya ada bayi yang dilahirkan alergik pada susu lembu. So bila minum je susu tu terus kulit dia naik rashes ataupun penuh satu badan tu kemerah-merahan macam kata-kata lah. So ada setengahnya tukar kepada susu kacang soya. Tapi sekarang dengan teknologi genetic engineering ni, susu yang mana bayi tadi tak boleh minum tu, susu lembu tu telah diubah suai. Jadi walaupun dia alergik sebelum ni, sekarang dengan susu lembu yang baru ni, bayi tersebut dah boleh untuk menggunakan susu yang telah diubah suai dari segi kandungan dia tadi tu. Okay, sama juga dengan susu kambing, dia fokus kepada pasien yang ada penyakit hemofilia. Kita dah belajar sebelum ni apa dia penyakit hemofilia tu. So susu kambing tu telah diubah suai untuk memberi keberkesanan kepada pengguna yang ada penyakit hemofilia tadi. Okey, ada soalan tak? Ada tak kelas? Faham tak? Tak ada cikgu. Boleh ya? Faham cikgu. Okey. So next kita tengok GMF. Okay, genetically modified. Okay, modified food. Tengok pula pada makanan. Syamri. Syamri ada? Hello. Where are you? Ada tak ni dalam ni? Alia, Syamri ada tak? Sekejap cikgu. Tak masuk lagi. Dia tak masuk lagi cikgu. Tak ada cikgu. Macam mana ni? Ada yang volunteer 5 IR? Untuk bentang GMF ke cikgu? Cikgu bukan GMF. semalam cikgu suruh Dania tak silap. Cikgu. Dania cikgu. Okay, sorry. Saya tak cikgu, tak apa. teringat Syamri pula. Syamri pun tak ada. Okay, Dania silakan GMF. Dania ada nak share ke? Ada cikgu. Okay. Tagline kita dalam takhris ulang Aisyah, Nampak tak? Okay, boleh nampak slide?
Okay, alright. So hari ni saya nak bentang tentang makanan terubah suai genetik iaitu GMF. Okay, apa itu GMF? GMF ni ialah makanan yang berasal dari tumbuhan dan haiwan yang diubah suai secara genetik. Ia mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan dan haiwan. Okay. Pengambilan GMF ni oleh manusia berkemungkinan dapat membawa pelbagai implikasi yang masih belum diketahui terhadap kesihatan. Sebab GMF ni kan kita ubah suai benda yang daripada asal menjadi satu benda yang baru. So dia masih belum banyak yang masih belum diketahui untuk kesihatan kita. Okay. So dia ada 5 ciri-ciri GMF kat sini. So yang pertama ialah dia rintang terhadap herbicide. Okay, yang herbicide yang kita tahu ni, herbicide ni racun tumbuhan. Okay, kalau contoh satu tumbuhan ni, contoh pokok jagung, kalau kita tanam and then tepi-tepi tu mesti ada rumput-rumput kecil ke, lalang ke. Okay, so kita sebagai peladang, kita macam tak nak lalang tu tumbuh, so kita akan sembuh herbicide untuk matikan lalang tu. Tapi herbicide tu kan racun. So bila kita sembuh, herbicide tu akan menyerap masuk dalam tanah and then pokok jagung tu yang akan serap herbicide tu. Sebab at the same time dua-dua matilah. Lalang tu pun mati, jagung tu pun mati. So dengan adanya GMF ni, bila saintis dah ubah suai genetik jagung, so jagung tu akan jadi lagi imun lah terhadap herbicide tu. Okay. Okay, so next lah rintang terhadap penyakit. Okay, contoh ni macam ada satu kes tu macam potato dekat satu negara ni, dia diserang wabak. Macam potato tu dia cepat berkulat atau cepat rosak. So bila saintis dia ubah suai gene potato tu, so dia akan jadi lagi imun daripada penyakit yang dia serang tu. Okay, faham tak? So jadi tak cepat rosak lah dia tak cepat berkulat, tak cepat rosak. Buah tu lebih tahan lama lah. Lagi tahan lama. Okay. Next, kegunaan dalam bidang perubatan. Okay, macam contoh pokok-pokok herbal. Macam contohlah pegaga. Okay, lain lah. Contoh macam cendawan kuku harimau. Dia habitat dia dekat hutan. Macam dia susah nak jumpa. Sebab dia dekat hutan, so kita macam duduk kat bandar ni macam susah lah nak kena pergi hutan baru kita dapat cari cendawan kuku harimau tu. Tapi sekarang saintis dah biarkan cendawan kuku harimau tu dekat mamai. So dia lagi senang untuk kita carilah, senang untuk jumpa. Dan dia kan cendawan kuku harimau ni kan dia bagus dalam untuk banyak khasiat. So dia bagus lah untuk dalam bidang perubatan ni. Ada contoh tak? Dia guna untuk apa? Ada tak contoh? Umum ya? Tak ada. Kita tahu umum je? Okay. Apa? So bila saintis dah biarkan dia dekat mamal, so dia lagi macam dia dapat biarkan banyak lagi lah cendawan kuku harimau tu. So dia akan akan lebih memberi kebaikan lah kepada manusia. Okay. Okay, next. Dia toleransi terhadap logam berat. Okay, contoh kan zaman dulu kan kita ada peperangan. Okay. Contoh peluru dengan bom kan ada logam-logam berat macam uranium, mercury atau plumbum. Okay. Contoh soldier tu dia baling bom dekat satu tempat tu and then bom tu meletup. So makin lama logam berat yang dalam bom tu dia akan sebati dalam tanah, dia akan menyerap masuk dalam tanah. Okay. So lama-lama bila dah logam tu dah sebati dalam tanah, so macam sekarang lama-lama sekarang ni ada contohlah seorang tu dia datang, dia jumpa tanah tapak peperangan tu. Okay, dia macam plan nak
tubuhkan satu kebun kat situ. So bila dia tanam tumbuhan kat situ, bila dia tengok tumbuhan dia tu mati sebab tumbuhan itu dia serap nutrien dalam tanah tu, tapi dalam tanah tu dia dah sebati dengan logam berat tu. So tumbuhan tu mati sebab tanah tu dia bercampur dengan logam berat. Yes, tak subur lah, tanah tu tak subur. Tak subur. Okay. So bila dah diubah suai, dia akan jadi imun lah terhadap logam-logam berat tu. Okay, so last kali, dia rintang terhadap serangan serangga. Okay, macam contoh macam padi. Padi kan belalang makan siput pemakan padi tu. Bila belalang tu dia sedut nutrien daripada padi tu, ini padi tu pun dia hilang nutrien, dia matilah kan sebab dah sedut semua nutrien dia. Tapi bila dah saintis dah modify padi tu, gen padi tu, so padi tu jadi lagi kuat, and dia imun lah terhadap serangga-serangga tu. Maksudnya kalau serangga tu, even serangga tu dah sedut nutrien daripada padi tu still boleh survive, hidup. Okay. So bawah ni ada contoh-contoh dia. Macam ada beras emas, ada padi emas, ada beras emas tu okay, daripada padi emas. Okay, ni. Ada nanas merah jambu, ada jagung biti, ada kacang soya rintang. Okay, penerangan dia. Jagung biti tu jagung Dania. Ya saya. Dania. Jagung biti tu jagung biti tu stem tu apa? Binti ke apa? Bacillus thuringiensis. Okay, nama dia punya tu, saintifik dia. Okay, teruskan. Okay. Yang pertama padi emas atau beras emas. Okay, ahli sains telah menambah jin kepada pokok padi liar iaitu pokok padi yang normal yang menjadikannya menghasilkan beta karotena. Beta karotena ni ialah pigmen berwarna jingga yang banyak terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Beta karotena ni mengubah warna beras liar menjadi warna keemasan. Sebab tu terjadi warna emas. Okay. Yang kedua, nanas merah jambu. Okay, nanas merah jambu ni diubah suai secara genetik untuk menghasilkan tahap enzim bromelian. Okay. Enzim bromelian ni ialah bahan yang menyebabkan rasa lidas di lidah. Kan kita makan nanas ni kan dia rasa macam tajam-tajam dekat lidah kita. So itulah. Yang lebih rendah untuk menukarkan pigmen merah jambu lycopene. Lycopene ni tau, pigmen yang menjadikan tomato berwarna merah. Okay. Yang menukarkan pigmen merah jambu lycopene kepada pigmen kuning beta carotena. Okay, next. Yang tiga, jagung biti. Petani menggunakan jagung biti sebagai alternatif untuk menyembur racun serangga bagi mengawal pengorek jagung Eropah dan Barat Daya. Jin daripada bakteria tanah semula jadi Bacillus thuringiensis biti dimasukkan ke dalam jin jagung untuk menghasilkan jagung yang rentan terhadap serangga. Macam yang saya terang tadi lah. Okay. Nombor 4, kacang soya rintang. Kacang soya bertoleransi glifosit diciptakan untuk membolehkan tumbuhan hidup setelah disembur dengan herbicide yang dapat membunuh pokok kacang soya konvensional. Macam ni lah, macam yang ciri-ciri yang pertama tadi tu. Okay, GMF ni kan dia macam ada baik ada buruknya juga. So kita tengok kebaikan dia. So yang pertama kebaikan dia, dia dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Okay, maksudnya kat sini, contoh kita ambil ikan tilapia kan. Ikan tilapia ni salah satu sumber protein untuk kita yang macam senang untuk didapati lah. Okay, so bila senang macam dah merupakan satu sumber protein kita, mesti kita perlukan dengan banyak. Okay, so saintis dah modify ikan tu, jin ikan tu. So
ikan tilapia tu dia jadi cepat, lagi cepat besar, lagi cepat untuk membiak. So bila dia lagi cepat besar, isi dia pun banyak. Okay. So dia jadi lagi berkualiti tinggi lah dah. Isi besar, dia pun besar. Ikan tu pun besar. Okay. Next, ialah kos penghasilan makanan menjadi lebih rendah. Macam contoh ikan tadi tu lah. Kan kita dah dapat produce banyak ikan tu. So permintaan pun menjadi lagi tinggi lah bila kita dah ada banyak. Kos permintaan jadi lagi tinggi. Bukan. Permintaan dia jadi lagi tinggi. And then kos dia jadi lebih rendah sebab kita senang untuk dapat ikan tu. Yang ketiga, yang dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Okay. Yang keempat, dia dapat mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan. Macam yang ciri-ciri itulah dia rentan terhadap serangan serangga. Okay. Next, dia dapat mengurangkan pesticide. Macam so pesticide ni kan dia racun serangga, untuk serangga. Kan biasanya kalau kita guna racun serangga kan dia akan dia boleh mencemarkan alam sekitar juga. So untuk kita kurangkan pencemaran alam, kita gunalah GMF ni. So at the same time, dia dapat mengurangkan pencemaran alam. Okay, last kali kebaikan dia, hasil yang banyak menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Sama je yang macam contoh nombor 2 tu. Okay, next. Untuk keburukan dia. Okay. GMF ni kan manusia buat. So mesti ada keburukan. So yang pertama, spesies mula jadi, dia akan jadi terancam. Contoh, kan GMF ni kan menjadikan saintis jadikan klon untuk satu jin tu. Contohlah kan, kita ambil seladang. Seladang dulu, orang ramai buru dia sampai dia terancam. And then sekarang, bukan bila sekarang, macam dia orang macam nak biarkan dia balik. So saintis ni dia buat inisiatif untuk biarkan dia dengan lembu supaya dia punya spesies tu jadi lagi banyak. So bila seladang dia biarkan dengan lembu, dah akan jadi selembu. So lagi macam selembu ni lagi advance lah daripada seladang dengan lembu ni. So bila macam dah lama-lama biarkan dengan jadi selembu ni, bila dia nak biarkan seladang tu balik, sebab seladang dah makin sikit. So bila dia nak biarkan dengan lembu tu macam susah sebab seladang tu dah makin sikit. Spesies asal dah makin kurang lah. Makin kurang. Okay. So bila dia nak biarkan seladang tu balik, dia dah tak boleh dah sebab seladang tu, sebab dia dah banyak selembu. So seladang tu dah tak ada. Susah nak jumpa. Itulah maksud dia. Okay, yang kedua, terdapat kemungkinan kecil untuk jin yang dimasukkan ke dalam GMF dipindahkan kepada manusia. Contohnya macam jin rentan antibiotik. Dia macam GMF ni kan benda yang baru, macam klon baru untuk satu benda tu. Satu makanan tu. And then bila benda baru masuk dalam badan kita macam badan kita ni macam tak biasa lagi kan. So antibody kita tak boleh nak tolerate dengan penyakit yang baru. Macam tu. So last sekali, kesihatan manusia mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia mungkin juga terjejas. Okay, itu sahaja. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Ya ada. Tak ada. Faham. Okay, itu je. Okay, jangan tutup dulu slide Okay. Ada soalan yang lain? Dania slide tu buka balik, share balik. Okay. Dania? Mana dah? Hilang. On the way ke? Dia on the way. On the way. Okay. Yang lain okay. Okay. So on the way tu yang lain ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Oh tak ada, saya nak tanya.
Boleh. Tak ada dah, ni semua hilang lah. Uh, Hello. Cikgu lagi. Okey, nasib baik. sekejap. Okey. Ya, cikgu. Cikgu terlupa buka mic cikgu. Okey. Teacher, Okey, dah. Dah hidup dah. Okay, tak ada gambar. Okey. So, kita tekan. Mana Dania tadi? Dania? Sekejap cikgu. Okey. Dia on the way balik ke? Dania on the way. Mana tadi Robin? Ada ke tak ada? Ada, cikgu. Senyap je. Itulah lama sangat. Habis hilang semua. Okey, soalan. Sebab awak tak ada soalan, saya kena tanya soalan. Berikan saya 4 jenis ciri-ciri JMF. Apa dia? 4 jenis ciri-ciri JMF. Rintang tadak herbicide. Lagi? Rintang tadak penyakit. Kegunaan dalam bidang perubatan. Rintang tadak serangan serangga. Okey, Dania dah naikkan. Okey, tak apa. Mungkin dah ada kat sini. Saya nak tanya Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. Ya, saya teacher. Okey. Rintang terhadap herbicide macam mana? Sikit je saya nak dengar. Nak tahu ada orang ada ke tak ada. Okey. Apa dia maksud rintang terhadap herbicide tadi? Macam mana? Alamak. Lost lagi ke? Ada teacher. Ada. Jangan diam. Saya dah confused. Awak diam ke saya punya internet tak ada? Okey, ada teacher. Okey, ada. Jawab. Resistant to herbicide ni the inherited ability of an individual plant to survive. Gitu. To survive. Gitu. Apa macam mana dia nak survive tu? Kalau tak ada JMF apa berlaku kalau tak ada JMF kalau tu? Kalau tak ada JMF, agak-agaknya apa jadi pada tumbuhan herba tersebut? tumbuhan herba ni mungkin kalau tak ada JMF dia layu. Okey. Thank you. Okey, contoh kalau Dania cakap tadi kalau awak sembur racun pada tumbuhan tersebut, dia akan mati bersama dengan lalang-lalang tu. Tapi bila ada JMF ni, dia punya gene dalam herba tersebut telah diubah sesuai agar tahan rintang terhadap racun serangga. Okey, kemudian Nabil. Nabil ada? Nabil? Ya, cikgu. Rintang terhadap toleransi logam berat. Macam mana?
Heavy metals. Bukan metals, heavy metals. Okay. Tolerance dia macam mana? Kalau tak ada GMF, apa jadi pada pokok tu yang berada dalam ladang yang penuh dengan logam berat? Boleh? Cikgu nak tolong. Okey, Nora nak tolong. Boleh? Mana Nabil? Boleh Nabil, Nora tolong? Boleh. Okey, silakan Nora. Macam Dania kata tadi, macam zaman dulu kan ada peperangan. Ya. Contoh macam ada pengeboman yang dekat tanah Jepun ke apa. Bom tu dia ada logam berat yang daripada uranium tak pun plumbum. Yeah. So dia akan macam radiate sampai tanah tu terhakis lah. And then, so tanah tu still ada macam dia punya macam sisa-sisa logam berat tu. Tapi kalau pada zaman sekarang ni, bila dah ada manusia dah buat yang genetik GMF tu, jadi macam selamat lah kalau nak replant balik ke apa tanaman tu dia selamat rasanya. Okay, so maksudnya, thank you. Kita sebelum ada GMF, bila tanam buat ladang ataupun buka kebun dekat kawasan tanah yang penuh dengan logam berat ni, okey, tumbuhan tersebut sangat susah nak hidup, okey. Maksudnya tanah tu tak subur lah, ya. So bila adanya GMF ni, tumbuhan tadi dah diubah suai, dia boleh tolerate dengan tanah yang mempunyai kandungan logam berat tadi. Jadi bolehlah tumbuhan tersebut tumbuh dengan elok dan sempurna lah, okey. Itu maksud dia. Mungkin ciri ni awak boleh hafal atau boleh ingatkan. Kalau hafal tu macam takut hilang. So kena faham. That's why tahu 5 ciri ni kena faham apa maksud dia. Tu yang saya nak awak terangkan tu. Kalau sekadar hafal saja, lepas tu tak tahu apa benda yang dihafal tu. Okey, Faiz ada? Faiz Zakwai. Haziq Aiman. Haziq Aiman. Semua tak nak menyaut dah. Haris. Faiz. Syamari. Tadi dah panggil Syamari. Okey, terangkan sikit bidang perubatan. Sebab tu kena fokus bila kawan bentang, okey, kena ambil tahulah, ya. Boleh Syamri? Ada nak tolong Syamri? Syamri boleh, silakan. Sekejap. Cepat. Kita ada 2 tak orang. boleh lah cikgu. Tak boleh nak suruh siapa tolong. Cikgu tolong cikgu, apa soalan cikgu tadi? Cepat-cepat Alia. Apa soalan cikgu? Terangkan apa maksud ni, kegunaan dalam bidang perubatan tu. Hello, jangan lama sangat. Kita nak kejar masa ni. Dia mengadvancekan dia mengadvancekan tumbuhan tu dalam kuantiti yang banyak. Okey. Untuk tingkatkan lagi kefluan dan khasiat tumbuhan tu lah. Okey, yang akan digunakan dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, yes. Okey, thank you. Okey, sebenarnya lebih kepada tumbuhan tertentu yang digunakan untuk diubah suai. Macam tumbuhan herba cikgu? Ya, disesuaikan tumbuhan tersebut, especially tumbuhan herba lah, dan boleh digunakan dalam bidang perubatan lah. Banyak digunakan sekarang ni cendawan, okey. Sebab kita tahu kumpulan fungi ni banyak kan tu diubah suai untuk digunakan lagi lebih meluas dalam bidang perubatan. Cikgu lag lagi Astaghfirullah. Kalau cikgu lag.
Aku nak masa nak present cikgu lag tu. Cikgu, mic cikgu. Okey. Boleh dengar? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Saya dah stres dah. Okey, tak Sabar, apa. cikgu, sabar. Sabar je lah. Sabar ya. Saya sebenarnya kalau boleh pergi sekolah, saya pergi sekolah. Tapi sebab kuarantin, jadi tak duduk rumah je lah. Jadi tak boleh nak keluar. Okey, tak apalah. Kita teruskan. Okey, thank you Dania. Kita teruskan yang ketiga. Insulin. Kita jimat masa sikit. Boleh. Kalai. Kebujaan cikgu. Denny nak present. Okay. Dia present PowerPoint. Ya. Tu dia. Okey, selamat sejahtera cikgu dan rakan-rakan sekalian. Jadi hari ini topik yang saya dapat ialah insulin. Okay, maybe agak pelik perkataan dia, but it's just a simple thing, okay? Jom kita masuk dalam. Kuat sangat tu. Okay, ingatkan tak ada group member yang individu je. Okay. Okay, what is an insulin? Insulin ni apa sebenarnya? Okay, insulin ni is an important hormone which controls blood glucose level. Okay, maksudnya insulin ni dia hormon yang penting tau. Yang penting untuk apa? Untuk mengawal blood glucose level. Glucose level dalam darah kita. Itulah fungsi dia. Macam homeostasis, korang tahu bila air kita meningkat dalam badan, apa akan berlaku? Kencing dan berpeluh kan? Macam itulah. Insulin akan kontrol tau. Faham? Okay. Sebabkan insulin ni ada function ni, therefore, insulin was extracted from the pancreas of cattle or pigs to treat diabetes mellitus patient in the older days. So insulin kan ada function macam ni kan? So apa saintis buat ialah, kenapa diorang ambil dari pancreas? Sebab pancreas yang akan produce insulin. So mereka pilih dua haiwan ni, cattle dengan pigs. Cattle tu lembu, pigs tu kincir. So mereka ambil insulin daripada haiwan ni untuk treat diabetes mellitus. Apa beza diabetes dengan diabetes mellitus? Okay, diabetes mellitus ni is more commonly known simply as diabetes. It's when your pancreas doesn't produce enough insulin to control the amount of glucose or sugar in your blood. Okay, maksud dia macam ni. Dalam seseorang tu, dia punya insulin level terlalu teruk and then dia insulin tu tak cukup untuk kontrol glucose level dalam darah. So bila tak ada insulin yang secukupnya, berlakulah diabetes mellitus ni. So diabetes mellitus ni lah yang paling famous sekali dalam kategori diabetes. Okay, faham semua? Next page. Itulah insulin. Ada soalan apa-apa? Itu gambar kincir dan itu lembu. Tak ada. Tak ada. Let's go. Okay, now. Sekarang genetically modified insulin ataupun kita boleh panggil sebagai human insulin. Yang tadi tu biasanya orang panggil animal insulin. Yang ni kita panggil sebagai human insulin. Okay. Genetically modified insulin can be produced by genetically modified bacteria E. coli via genetic engineering. Banyak genetik kan. Okay. Kita mudahkan lagi. Okay. Human insulin ni boleh dihasilkan dengan apa? Bila kita modifiedkan E. coli ni. Okay. And then gunakan apa? Gunakan genetic engineering. That's all. Simple. Simple like that. And then, besides insulin, other sources of genetic engineering include hepatitis B vaccine, blood clotting factor and growth hormone. So bukan insulin ni je yang berjaya tau. Tapi genetic engineering dapat hasilkan benda yang lain juga yang berjaya. Contohnya yang 3 benda tadi tu. Faham semua? Let's go. Next page. Big brain.
Okay, sekarang benda ni tak dalam buku teks tapi ada soalan kebat selalu keluar dalam SPM lah. So kalau nak screenshot. So apa itu animal insulin dah tahu? Tu dah tahu kan? Kita compare sekarang. Animal insulin, dia expensive. Kenapa expensive? Obviously haiwan. Bila haiwan kita kena ada kos penternakan, orang nak jaga, makanan, tempoh yang lama, expensive. Tapi genetically modified insulin datang dari mana? Bakteria. Bakteria kau nak bagi burger? Tak ada. Ni kos dia murah. Cheaper and purer. Kenapa pure? Sebab teknologi yang digunakan tu advanced. Like 99% tu memang akan pure kan. Okay. And the animal insulin, its supply was limited. Lembu kalau keluar dari tu takkan besar. Mesti kecil. Kena tunggu lagi. And then kalau kena attack virus ke, kalau kinzir selalu kena attack virus tau. Memang susah nak jaga tau. So memang supply dia limited. And then haiwan yang makan. Demand mesti tinggi. Hari Raya Haji nak potong lembu. Takkan nak bagi untuk insulin je. So obviously kan. And then ni genetic modified insulin pula available in large quantity. Equally bakteria mestilah banyak. Gitu. And then the chemical structure is slightly different from human insulin. Haiwan punya insulin dengan manusia punya mesti ada perbezaan. And plus the technology tak tu sangat kan. So ada perubahan sikit lah. Tapi genetic modified insulin ni tak ada perubahan. Chemically the same as human insulin. Gitu. Then the last but not least, some diabetics were allergic to the animal protein. Kalau korang pernah tengok movie The Raw movie Friends lah 2016. So watak utama dia ada allergic tau. So allergic nama tu alpha gal syndrome. So syndrome ni sekarang memang tengah macam meningkat tau dekat bumi ni. So di mana mereka tak boleh makan red meat. Red meat maksudnya tak boleh makan daging lah. So diorang kena vegan dalam hidup diorang. So bila orang macam tu dapat diabetik, so memang diorang tak boleh ambil animal insulin. Memang allergic. Tetapi kalau genetically modified insulin, diorang boleh. And then it's acceptable to people with range of religious belief. Maksudnya kita tengok dalam Islam. Dalam Islam, kinzir diharamkan. Betul tak? Jadi orang Islam mesti akan fikir 2-3 kali sebelum ambil tau. Even though benda tu untuk medical purpose, memang mereka akan fikir 2/3 kali. Tapi bila kita buat daripada E. coli, adakah mereka akan fikir? Obviously tak. And then kalau contoh agama lain, Hindu. Kalau Hindu, mereka macam moto veganism tau. Mereka, adakah penting kita bunuh haiwan tu semata-mata nak buat ubat je? Itu perspektif diorang lah. So memang akan ada konflik tau bila kita gunakan animal insulin. Tapi bila genetic modify ni tak ada konflik. Acceptable to semua orang dengan perbeza agama. Get it? Let's go. Next page. Sekejap kalau boleh tanya. Kalau so if orang yang kena diabetes mellitus ni, dia punya cure boleh just increase insulin lah? I think so. Sebab diabetes nanti ada video, diabetes ni memang teruk macam cancer tau dulu. Sebab kita tak ada cure. So memang teruk. Sekarang kita ada insulin, mean like dia boleh survive. Kalau korang tahu yang pen tu tahu tak? Yang diabetes selalu cocok. Dalam tu ada insulin. Yep, exactly. Kita panggil insulin pump. Ini korang tengok belah kiri. Fast pula. Belah kiri kalau korang tengok, itu animal insulin tau yang diorang gunakan. Yang kat belah kanan kau tengok betapa teknologi dah berubah. So tu genetically modified technology. Dalam taki tu ada berjuta-juta E. coli. Mereka akan ada proses tu lah. Itu tak baca sangat. So inilah nampak comparison dia. Gitu. Mari kita tengok video ni. Leonard Thompson, 13 years old, diabetes mellitus, 65 pounds. Starve the child to let them live? The treatment's as cruel as the disease. It's a death sentence. Dr. Banting. This could be it. He's the first to receive this trial. But will it save him? It's not pure enough. So we try again. And again. And again. Before the discovery of insulin, diabetes was a death sentence. Banting, Best, Collip and McLeod's breakthrough has saved millions of lives. So daripada video ni kita boleh tahulah 1921 insulin dapat diciptakan oleh 4 saintis. One of it Dr. Banting yang tadi tu dengan Dr. Best ada lagi 2 lah. So nama budak ni Leonard Thompson. So dia lah orang pertama yang receive ni insulin. So sebelum sebabkan saintis yang jumpa ni, diorang selamatkan berjuta-juta nyawa korang tahu tak dengan insulin ni.
So itulah kehebatan sains. Let's go next page. Okay, sekarang ini part paling penting tolong fokus How is the human insulin gene transferred to a bacterium by genetic engineering to produce insulin? Astaghfirullah, apakah ni? So simple je, human insulin gene ni macam mana kita dapat transfer kepada bakteria dengan gunakan genetic engineering. Untuk apa? Untuk produce insulin. Okay, first step dia, a splice human DNA with insulin gene. So maksudnya satu serpihan DNA manusia dengan apa? Dengan insulin gene tu kita sediakan and then kita potong. Kita potong dengan apa? Dengan restriction enzyme. So salah satu contoh restriction enzyme lah SMAL, SMAL. So selalu gunakan enzim tu lah untuk potong gene. And then lepas dah potong, kita ambil insulin gene tu, kita tepikan. Okay, itu step first Kita pergi step kedua, plasmid. Plasmid tu bentuk apa? Bentuk circle. So dia a circular DNA. Itu je bulat. Faham? And then jumpa kat mana? Jumpa dalam bakteria. Okay, kita gunakan DNA ni untuk apa pula? Untuk a cloning vector. Cloning vector ni apa pula? Cloning vector ni introduce foreign DNA into O cell where the DNA can be reproduced in large quantity. Maksudnya, kita gunakan dia ni untuk memperbanyakkan lagi production. Reproduction macam ada quantity yang besar. Bukan kecil, quantity yang besar. So korang akan faham lah benda tu nanti kat bawah. Okay, and then sama je proses dia. Plasmid tu akan potong dengan restriction enzyme. And then step ketiga di mana kita cantumkan. Cantumkan macam mana? Letak gambar gajah? Bukan. Bang, belakang lagi bang. Okay, cantumkan guna apa? DNA ligase enzyme. So DNA ligase enzyme ni also known as DNA joining enzyme. Itu nama dia yang mudah lah. Maksudnya dia fungsi sebagai gum. Dia lekatkan dua-dua DNA ni. Okay, next page. Okay, dah dapat tu. And then lepas lekat, kita panggil benda tu sebagai a recombinant plasmid. Gitu. And then belah kanan tu kita ada a bacteria cell. And then step keempat, a recombinant plasmid is introduced into a bacterium. So yang plasmid tadi tu akan dimasukkan ke dalam sel bakteria tersebut. Dan kita panggil sebagai apa? A transgenic bacterium. That's it. And then step 5, bacteria clone multiplies and produce insulin. Maksudnya mereka akan reproduce dalam kuantiti yang besar, membiak dan reproduce dalam kuantiti yang besar dan menghasilkan apa? Insulin. And then step terakhir sekali, insulin is extracted from the transgenic bacteria and purified. So kita akan extract insulin tu. Nampak warna titik hitam tu? Itulah insulin. Kita akan extract, habis tu kita tulenkan. Sebab tu dia pure. Faham semua? Step dia mudah je. Gitu. Next slide. So korang boleh buka bioscore atau screenshot je, ada 2 jawapan je. Insulin hormone is used to treat diabetes mellitus. Diabetes mellitus apa? Diabetes yang seseorang kekurangan insulin dalam badan mereka. Itu je. And then soalan D pula, for example hepatitis B vaccine. Okay, itu jawapan dia. And then last sekali Daniel. Thank you. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Okay, slide. Tunggu sekejap. Okay. Ya Kamal, kenapa Kamal? Okay, tanya Kamal. Soalan. Yang animal insulin tu memang pakai lembu dengan khinzir je. Memang 2 tu je. Memang tak ada haiwan lain. Okay, alright. Soalan lain ada? Sabar, soalan lain. Boleh tanya. Insulin apa ke? Nak ulang balik ke apa-apa? Kalai. Ya. Insulin yang biasa pakai dekat hospital tu kan? Itu biasanya dia ambil daripada haiwan ke? Or No. Genetically modified. E. coli. Okay. Apa lagi ya soalan? Tajuk menarik ni. Kalai. Yes, Faz. Are they both equally effective? I think setahu saya baca tadi tu, apa tu? Yang genetically modified is much better lah. It's far much better than tu. Okay. Yang latest punya lagi terbaik lah. Yup. Apa ada soalan lagi? Mari. Kalai. Yes. Yang Astaghfirullahaladzim, seorang Aisyah dulu. Seorang. Okay. Yang plasmid recombinant kan, maksudnya macam
function dia untuk dia clonekan banyak-banyak lah. Sebab tu dia jadi transgenic. Dia clone banyak-banyak. Okay, faham. Okay, apa lagi? Alia Sabrina tadi nak tanya something. Yang animal insulin tu dah memang tak guna sekarang. Memang semua sekarang ni memang semua guna GM insulin je. So far memang GM insulin je mostly. GM insulin sahaja. Okay, lagi. Siapa lagi? Mari. Actually comparison ni yang purify tu dia purify apa sebenarnya? Bakteria? No. Apa yang insulin tu, kita takkan just ambil insulin tu, main letak je, tak boleh. Kita kena purify. Maksudnya dia ada scientific reason lah. So dia macam ditulinkan. Contoh example yang simple contohnya kau ambil daripada Kinsey, just cocok kat kau. Nanti apa dekat kau? So dia akan purify, ada step yang scientific. Macam tu Okay, siapa lagi? Mari. Soalan berkaitan dengan konsep, semua dah faham ke? Faham tak insulin tu apa? Siapa lagi tak faham insulin? Kalau korang tak faham insulin tu memang susah. Insulin, I think I'm not sure lah because I don't remember. But what will happen if our glucose level isn't controlled other than diabetes? Okay, apa other than? Diabetes lah. So bila glucose level kita meningkat lah dalam blood kita, itu soalan dia. Meningkat ataupun menurun. Okay, so for bila meningkat, insulin dia akan buat apa tau? So pancreas ni dia akan produce insulin, and then insulin ni dia akan notify untuk organ lain untuk serap glukos tu. Semalam saya baca cikgu. Tak tahu betul ke tak? Betul ke cikgu? Macam mana ayatkan lah dia? Dia insulin tu dia akan notify untuk semua organ lain, and then organ lain tu akan serap tu bila meningkat. Organ lain akan serap? Faham tak konsep asal bila insulin tu diperlukan? Basic konsep. Cikgu tanya saya saya tanya bila blood glucose level bila blood glucose level cikgu bila meningkat. Tapi sekarang adakah awak tidak mempunyai insulin? Insulin tak bekerja. Kalau adakah insulin tidak bekerja kalau glucose level awak tu macam biasa je? Dia akan berfungsi juga. Dia akan stay berfungsi walaupun awak dalam keadaan normal. Tetapi dia akan berkurangan apabila glucose level awak itu terlalu tinggi. Sehingga insulin tak mencukupi. That's why kena cucuk insulin. Okay. Boleh nampak tak apa yang saya pegang? Insulin pump cikgu. Nampak cikgu. This is insulin. Not insulin pump. This is insulin. Okay, real insulin yang dalam ni mungkin saya tak nampak lah sebab saya tak buka. Dia dalam bentuk cecair sebab best friend saya kan. Okay, so ini adalah daripada bakteria tadilah yang semua kalau cerita tu semua di dalam bentuk GM yang telah dimodify ni. Okay, gabungan dengan bakteria dan sebagainya. Okay, bukan lagi dengan pig so sekarang tak ada dah yang pig-pig tu, yang lembu semua tu tak ada dah. Okay, so halal lah. Okay, sebab tu nak ambil ni pun kena check dulu kandungan dia. Okay, okay. Mana teacher beli ke tu teacher? Kalau passion memang dapat lah. Beli jarum saja beli. Jarum untuk cucuk setiap hari. Cikgu. Yep. Kalau kita tak cocok insulin, memang barang kita tak ada insulin dalam insulin tak ada dalam badan kita macam mana? Yep, insulin tak ada dan banyak sistem akan berlaku orang kata apa? Dia punya sistem badan problem lah. Akan ada problem. Contoh mudahnya dia balik pada pembelajaran awak tentang hati hari tu. Saya tak ingat form 4, form 5 baru ajar form 4 kot. Okay, daripada hati tu apa yang berlaku. So kalau secara normalnya awak boleh tengok pada berat badan seseorang tu. Okay, kalau orang diabetes ni contoh dia tak ambil insulin ni, dia biar je, okay, dia kontrol makan saja. Insulin tak mencukupi untuk survive. Okay, lama kelamaan dia punya berat badan tu akan turun secara drastik. So itu bukan berat badan ideal lah. Okay, itu berat badan yang mengalami masalah macam video yang Kalai sebut tadi tu. Kalai tunjuk tadi. Okay, video tu sebab dia tak boleh nak cover dengan insulin, jadi
saiz badan dia tu turun terlalu drastik lah. Okay, kurus je tadi kan. Okay, bila dah ada insulin ni, dia akan cover balik pankreas, menghasilkan, dia membantu. Insulin yang dicucuk ni akan membantu insulin dalam badan manusia yang original tu. So yang dicucuk ni akan membantulah untuk bagi normal balik. Yang mana kita tahu aras glukosa akan ditukarkan di hati, your liver tu. Daripada glukosa kepada glikogen oleh insulin, dari glikogen akan ditukar kepada glukagon, glukosa semula oleh hormon glukagon. Bila proses respirasi sel memerlukan glukosa, so dia akan ambil daripada di hati tu semua tu. Ini melibatkan proses pencernaan makanan. Ingat balik pendeaminaan form 4, belajar form 4 hari tu. Dah belajar semua tu, kena tengok balik lah. So Fazana tadi soalan apa? Macam mana tadi? Menjawab tak? Fazana? Ya. Hilang dah? I'm here, teacher. Fazana ada? Teacher, I'm here. Terus hilang? Cikgu tak dengar suara Fazana ke? Soalan tadi. Cikgu tak dengar ke suara Fazana? Delay. Oh delay. Ha? Teacher, I'm here. Ya, saya ada. Cikgu delay. No, you call my name and I'm here. You said siapa yang tanya? Alia Nafis. Okay. Oh, asyik problem je. Okay, tak apa. Okay, kalau ada lagi nak bagi tahu apa something? Tak ada apa lagi? Itu saja. Okay, ada soalan? Cikgu saya nak tanya. Yang lain? Ada soalan tak? Delay dia. Jangan nangis. Okay. Alia? Cikgu dengar cikgu? Tak delay Alia, cikgu? silakan nak tanya. Ya, dengar. Ya, saya dengar. Okay. Insulin ni kenapa dia ambil daripada babi dengan lembu je? Kenapa tak ambil daripada binatang lain? Itu sebelum sebelum ada penemuan ya. Itu yang sebab ini semua dari barat ya. So dari barat ni dia kalau dia punya penyelidikan memang dia akan fokus pada haiwan yang dia suka lah. Dia tak kisah dah halal haram tu semua. So semua tu dia ambil daripada haiwan yang dia rasa boleh memberi something lah untuk dia rawat dia punya passion tu. Jadi perubahan ni penyelidikan sentiasa berlaku. Dia tak boleh stop sampai situ je. Sebab orang Islam guna juga benda-benda macam ni kan. Jadi penyelidikan lain akan diteruskan. That's why perubahan dari semasa ke semasa tu berlaku dan akhirnya dibuang lah yang barat punya tu, yang peak tu. So sekarang dah ada teknologi baru dan boleh digunakan oleh orang Islam. So kita gunakan yang baru ni. Itulah. Itu pilihan daripada saintis. Bukan kata kerajaan tu tukar. Ambil peak ni, ambil lembu. Itu saintis yang punya kerja lah. Boleh Halia? Boleh Cikgu. Tapi kenapa dia tak ambil daripada binatang yang maksudnya biri-biri ke kuda ke? Kan dia ada bela juga kat farm dia. Dia kadang-kadang dia tengok dari segi macam pig ni bagi barat. Dia punya pancreas pig, usus pig tu bagi barat banyak dia punya best. Dia punya bagi dia banyak dia punya kelebihan bagi orang barat lah. So that's why dia fokus pada haiwan tersebut. Tapi bagi kita orang Islam itu minta dijauhkan lah ya. Selalunya kita kalau yang di Malaysia ni lebih pada tikus, tikus dan haiwan-haiwan yang halal lah ya. Itulah contoh dia. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. So kelas pun dah habis. Untuk Sabrina biotech, bioteknologi kita sambung. Selamatlah hari ni. Jangan hilangkan punya PowerPoint tu ke apa ke. Sambung minggu depan. So saya sambung lagi. Sabrina habis dekat gene terapi dengan biotech. DNA profiling belum kan? Sabrina tak ambil kan? Belum. So mula dengan saya sebut nama kat sini. InsyaAllah kita habiskan silibus. Nanti kita buat banyak soalan sampailah awak SPM. Jadi silibus pun dah nak habis ni. DNA profiling 5. Tak apalah mana 5 dulu.
Sebelum saya sebut nama, ada volunteer? Firas Iskandar nak bentang ke? Boleh juga. Dari Cina je ke itu? Apa dia? Dari Cina je ke? Cik Firas likes to present, you know. Okay, tak apa. Sina dan 5AR lah. Tak kisahlah siapa-siapa volunteer. DNA. Saya lebih suka. Minat ke? Boleh? Tu. Alia Nafisa. Okay, DNA profiling. Okay. DNA profiling. Okay, kemudian production of insect tolerant plants. Production of insect tolerant. 5IS. Apa Firas Firas cikgu. Okay, Firas. He loves to do it so much. Boleh. Nice, Firas. Kekurangan banyak benda. Nice. Kenangan untuk saya. Lepas ni. Kenangan tu cikgu Kalau saya tolong lepas kawan ni boleh ke? Habis silibus, habis kita jumpa. Bagus macam tu. Kalau nak tutup silibus kena ramai-ramai ke? Kau ni banyak bunyi lah, Fira ambil je lah. Ambil je lah. Okay. So production Firas Yang mana tu? Cikgu dia macam ni. Muka surat 287. Page 287. Highlight tolong tu. Okay, production of insect 287. Cikgu, saya akan cuba minta bantuan kawan-kawan cikgu. Ikut awak lah. Ini personal bukan group. Aduh cikgu. Yang group kemudian. Group nanti kita buat lain hari. Muhammad Firas. Okay, Firas Iskandar. Okay. Seterusnya 5IR, cleaning of oil spill. Spoil pula dah. Spill. Okay, cleaning. Ni sikit je ni. Siapa 5IR? Bagi Akrobin tu. Okay, Akrobin. Mana ada tanda lah. Kalau boleh macam Cikgu orang lain cikgu. Okay, saya nak dengar. Saya. Muhammad Zuhakimi tu. Diam. Saya hati nak tutup silibus tu. Okay dah. Muhammad Zuhakimi tu. Aziz Aiman. Ada? Mantap. Dah kena je lah. Aduh. Muhammad Zuhakimi tu. Kira kau banyak bunyi lah. Diam. Nak habis kelas ni. Dengan dia tu. Orang yang saya sebut tak ada pula dah. Aziz Aiman mana? Hilang? Hilang rasanya. Okay, tajuk ni sikit je. Apa dia, Alia? Internet dia. Internet. Okay. Zuhakimi sikit je. Sikit je. Ya cikgu. Ambil je apa cikgu, tak dengar cikgu. Okay, habis Zuhakimi. Okay, kita sama-sama. And last sekali. Aiman cikgu. Mana last sekali, importance of biotechnology. Aiman dah habis dah. Ya Rabbi. Kamal. Aiman. Yang belum 5IS. Hari tu dah lah. Okay, Aiman tu dia beberapa Aiman Syafiq. Ya betul cikgu. Betul. Okay tu. Saya okey cikgu. Saya bukan macam bunyi cikgu. Saya ambil. Mantap lah Aiman. Kakak besar Aiman cakap besar. Aiman Syafiq. Importance of biotechnology live. Okay, settle. Habis silibus. Dahsyat awak Okay, so yang bentang tadi semua slide hantar pada saya. Cikgu, boleh. Dan saya akan masuk Facebook saya lah bagi tahu awal-awal. Facebook. Okay lah tu. Popular kan. Okay. So next class sambung. Sekarang kita stop lah. Buat latihan kejap lagi. Mungkin lambat ke cepat saya bagi tu buat je lah ya. Okay. Nak cari baca Walas pun susah. Okay. Akrobin. Walas. Okay, go. Walas. Bismillahirrahmanirrahim. Walas. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jangan tidur. Thank you teacher. Terima kasih Dania.